Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar macam biasa bahasa Melayu tahun 1. Minggu ni kita akan belajar tema 3. Okey, kita dah berubah daripada tema 2 ke tema 3, iaitu pentingkan alamak, cikgu terletak K2 pula, typo. Pentingkan kebersihan dan kesihatan. Unit 7, telitinya Rizal. Okey, untuk minggu ni kita akan belajar mendengar, bertutur dan membaca. Lepas tu ada juga kata adjektif dan kata kerja pasif. Ini kita akan belajar. Yang ni penting Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak awak buka muka surat buku teks, muka surat 40. Buku teks muka surat 40. Okey, unit 7, telitinya Rizal. Okey, mari kita baca. Okey, kita mendengar dan bertutur. Okey, kemasnya rambut Rizal. Okey, ini adalah perbualan, dialog. Okey, mari kita baca. Tengok yang ni. Wah, kemasnya rambut kamu. Ni nombor 1. Okey, nombor 2. Rizal pun cakap, terima kasih Nizam. Nizam pun tanya, boleh saya pinjam sikat Rizal? Dia nak pinjam sikat. Maaf Nizam, kita tidak boleh berkongsi sikat. Lepas tu Nizam pun cakap, oh begitu, maafkan saya Rizal. Lepas tu Rizal cakap, saya maafkan. Sikat kamu bersih. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Rizal nak jawab apa? Macam mana Rizal menjaga? Okey, cara jawabnya adalah saya sering mencuci sikat. Mencuci sikat saya supaya ia sentiasa bersih. Jadi macam mana Rizal menjaga sikat dia? Dia sentiasa mencuci sikat dia tu supaya sentiasa bersih. Okey, cuba tengok yang kat bawah ni. Cara membersihkan sikat. Cara nak bersih sikat macam mana? Dalam gambar ni ditulis basuh. Gambar yang kedua ditulis bilas. Gambar yang ketiga ditulis apa ni? Lap. Kita kena buat ayat sikit untuk ketiga-tiga gambar ni. Okey? Contohnya part basuh ni. Basuh sikat menggunakan air, sabun dan berus. Ada tak nampak tak dalam gambar ni dia ada guna berus kan? Jadi kalau kita nak buat ayat, kita buat ayat macam ni. Basuh sikat menggunakan air, sabun dan berus. Okey, gambar kedua, bilas. Dibilas dengan apa tu? Bilas dengan air. Okey, jadi tengok nombor 2. Bilas dengan air yang bersih. Okey, nombor 3, dia lap. Dia lap dengan apa tu? Lap dengan kain kan? Okey, nombor 3, lap sikat sehingga kering. Boleh tambah menggunakan tuala ataupun menggunakan kain yang bersih. Macam tu. Okey? Okey, seterusnya. Balik buku teks muka surat yang sebelah. Muka surat halaman yang 41. Okey? Mari kita baca. Membaca. Okey. Nasihat Abang Geraham. Tahu tak geraham ni apa? Geraham ni adalah gigi kita. Gigi yang dekat belakang tu, tu panggil gigi geraham. Tapi dekat sini dia tulis Abang Geraham. Okey, maksudnya Abang Geraham ni adalah gigi. Okey, boleh kita baca? Kita baca sama-sama. Okey, adik-adik, gosoklah gigi dengan saiz berus gigi yang sesuai. Usah gunakan berus gigi orang dewasa. Saiz berus gigi tersebut besar. Saiznya tidak sesuai untuk mulut kamu. Berus gigi yang elok dapat
kamu pegang dengan mudahnya. Oleh itu, gusi kamu tidak sakit. Ingat, adik-adik, gosok gigi kamu pada setiap hari supaya gigi kamu bersih. Jadi, apa yang Abang Geraham ni cakap? Abang Geraham ni cakap, kalau nak kalau nak berus gigi, kita kena guna apa? Kena guna berus gigi yang sesuai. Jangan guna yang untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa, berus gigi dia besar sikit berbanding dengan berus gigi kanak-kanak. Jadi, kalau nak berus gigi, pastikan berus gigi kita tu sesuai. Kalau besar, nanti gusi berdarah lah. Macam tu. Tu apa yang Abang Geraham cakap. Okey? Okey, nampak tak? Perkataan yang dia birukan ni. Saiz, usah, sesuai, mudah. Jadi, dekat sini, nampak tak? Perkataan, makna. Contohnya, perkataan saiz. Dia tulis dah kat sini, saiz. Apa maksud saiz sebenarnya? Maksud saiz adalah ukuran. Maknanya, ukuran. Okay, jadi perkataan yang tiga lagi ni, usah, sesuai, mudah. Apa maksud dia yang sebenarnya? Jadi, yang ni, yang kotak ni, okay. Cikgu tunjuk kat sini. Jadi, cikgu nak awak cari makna perkataan. Kalau perkataan saiz, dah ada jawapan dah. Ukuran maksud dia. Usah, sesuai, mudah ni apa maksud dia? Maksud yang perkataan yang seerti dengan dia. Seerti ni maksud yang sama lah. Mana kita nak cari? Ni adalah web yang cikgu bagi kat awak boleh cari dekat sini. HTTPS. Tengoklah kat sini ni, awak boleh tulis balik, pergi dekat Google Chrome ataupun Google, tak kira lah, Mozilla ke, boleh guna semua. Awak copy, nanti cikgu akan bagi dalam group. Untuk cari makna perkataan. Ataupun kalau awak ada kamus dewan yang besar tu, yang tebal tu, boleh cari perkataan tu dalam kamus tu. Apa makna yang sesuai. Okey? Cikgu nak awak buat dalam buku. Okey? 3 je lagi, senang je ni. Okey. Next, seterusnya. Muka surat, buku teks, bahasa Melayu, halaman 42. Okey. Okey, yang ni menulis. Panduan membeli kasut. Okey, mari kita baca. Kita baca sama-sama. Lepas tu kat sini ni dia ada soalan. Nanti kita buat sama-sama. Okey, mari kita baca. Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Mereka pergi pada waktu petang. Okey, tengok gambar ni. Nampak tak kasut ni? Dia pergi dengan ayah dia pada waktu petang. Okey, tengok gambar yang kedua. Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Oleh itu, kakinya berasa lebih selesa. Okey, faham? Ini gambar yang ketiga pula. Rizal memakai kedua-dua belah kasut. Kemudian, dia berjalan beberapa langkah. Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Okey. Faham tak cerita dia? Faham kan? Okey, mari kita tengok yang sebelah ni. Soalan dia, mari kita jawab. Okey, soalan yang pertama dia dah ada jawapan. Tak apa, kita baca juga. Okey, Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Dengan siapa dia pergi? Kita tengok yang ni.
Yang dimerahkan ni. Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Okey, jadi cara nak jawab soalan ni, kita kena salin balik ayat soalan ni. Okey, tulis balik. Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa ni jangan tulis. Dengan siapa dia pergi? Dengan ayahnya. Dengan ayahnya. Nampak tak? Jadi cara kita nak jawab soalan, kita tak boleh tulis ayahnya. Jawapannya ayah dia saja. Awak tulis je perkataan ayahnya saja. Tak boleh. Awak kena salin balik ayat tu. Dekat nombor 1 ni nampak tak? Salin balik ayat dia. Salin balik. Lepas tu baru tulis jawapan. Rizal pergi ke kedai kasut dengan ayahnya. Tu cara jawab soalan yang betul. Kalau dah jawab macam ni, dapatlah full mark. Kalau 5 markah, dapatlah 5 markah awak. Kalau awak jawab ayahnya sahaja, dapatlah 1 markah ke 2 markah walaupun jawapan tu betul. Tapi kalau awak tak jawab, tak salin balik ayat dia ni, dia jadi kuranglah markah. Sebab tak lengkap. Okey? Mari kita tengok soalan yang kedua. Okey? Bilakah mereka membeli kasut? Nampak tak? Jawapannya dekat sini ditulis balik. Mereka membeli kasut. Kalau tak disalin balik kat sini. Okey. Dia membeli kasut ni bila? Tengok jawapan yang ni. Mereka pergi pada waktu petang. Jadi jawapannya adalah mereka membeli kasut pada waktu petang. Tu jawapan dia. Okey. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ni dia tak tulis apa-apa. Kosong. Jadi kita kena tulis sendiri. Okey, nombor 3. Rizal memilih kasut yang bagaimana? Mana jawapan dia? Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Itu adalah jawapan dia. Jadi kita nak tulis macam mana? Okay, kita salin balik ayat dia. Rizal memilih kasut yang sama balik ayat dia yang ni. Kasut yang apa? Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Itu adalah cara kita jawab soalan. Okey. Okey, soalan nombor 4. Kita tengok balik. Mengapakah Rizal berjalan beberapa langkah? Okey, soalan dia mengapa? Mengapa? Jadi bila soalan mengapa, dia kena ada perkataan kerana. Kalau tak ada kerana, salah lah. Okey, kita baca balik ayat yang ke bawah ni. Perenggang yang ketiga. Rizal memakai kedua-dua belah kasut. Kemudian dia berjalan beberapa langkah. Dia jalan beberapa langkah. Kenapa? Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Jadi inilah jawapan dia. Dia berjalan beberapa langkah supaya dia nak pastikan kakinya selesa dengan kasut tu. Okey? Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita salin balik ayat dia, ayat daripada soalan ni. Rizal berjalan beberapa langkah kerana apa? Untuk memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Itu adalah cara kita jawab soalan. Rizal berjalan beberapa langkah kerana, perkataan kerana ni mesti ada. Untuk memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Faham? Okey, senang saja. Okey, yang ni kita akan belajar kata adjektif. Okey, semua buka muka surat 43, halaman 43 buku teks. Kita tengok yang ni. Yang ni kita akan belajar kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Okey. Kata adjektif, tengok dekat sini. Awak tengok dekat sini. Cikgu tak nampak dekat sini kan. Gambar ni tak nampak. Jadi cikgu tulis kat sini. Okey, mari kita baca. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi kata nama. Contoh, bersih, sedap, bulat. Macam tu.
Okay, jadi kata adjektif ni dia menerangkan tentang sifat, keadaan tu. Contohnya kalau awak tengok nasi goreng kan, nasi goreng tu macam mana kita nak terangkan keadaan nasi goreng tu. Kita nak cakap macam mana? Kata sifat dia. Jadi nasi goreng tu nampak sedap. Nasi goreng itu sedap. Sedap tu adalah kata adjektif. Ataupun awak cakap meja itu bersih. Bersih tu adalah kata sifat kepada meja tu. Sebab meja tu memang nampak bersih. Kalau meja tu kotor, kotor tu adalah kata sifat. Okay, faham? Okay, kalau semua dah jelas tentang apa itu kata adjektif ataupun kita panggil kata sifat, mari kita baca. Okay, tengok gambar yang pertama. Okay, dia ada bagi perkataan dekat sini, kotor. Kotor. Kotor ni adalah kata adjektif ataupun kata sifat. Okay, mari kita baca. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Kaki Rizal kotor. Nampak tak kaki dia kotor? Jadi kotor ni menjelaskan keadaan kaki Rizal tu. Kaki Rizal tu kotor. Kotor tu adalah kata sifat. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Jadi wangi ni adalah kata sifat kepada sabun. Dia nak cakap yang sabun tu wangi bau dia. Itu adalah kata sifat, kata adjektif. Okey? Okay, kita tengok gambar yang ketiga yang ni. Dia tulis bersih. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Bersih ni pun adalah kata adjektif kepada keadaan kaki Rizal ni. Okey? Okey, tengok gambar yang keempat. Dia ada bagi kecil. Ditunjuk kepada tuala ni. Tuala ni kecil. Lepas tu kering. Kaki dia nampak kering kan? Jadi macam mana kita nak buat ayat ni? Nak buat ayat dekat sini. Dia dah bina dah ayat dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dia dah bina dekat sini, kita nak buat macam mana ayat dia? Contohnya, dia dah bagi dah pembayang dekat sini kecil, tualah dia lap kan? Nampak tak dia tengah lap kan? Dia tengah lap, dia guna apa? Dia guna tuala. Tuala kecil. Tuala kecil ni adalah menerangkan tentang tuala tu. Kering ni apa? Kering ni merujuk kepada keadaan apa? Keadaan kaki dia. So, kaki dia kering. Jadi, Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil. Setelah dilap, kaki Rizal kering. Mudah kan? Senang saja kita nak buat ayat tambah dengan kata adjektif. Senang saja. Okey? Semua faham? Okey. Kalau faham, kita boleh pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu nak semua buka muka surat yang sebelah. Muka surat sebelah, muka surat 44. Buku teks. Yang ni kata kerja pasif. Kita akan belajar yang ni. Kata kerja pasif. Tadi kata adjektif. Yang ni kata kerja pasif. Okey, apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah tengok dekat sini. Awak tengok dekat sini. Cikgu tulis secara besar-besar dekat sini sebab sini dalam gambar tak nampak. Okey. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Apa tu ayat aktif pula dah? Kita tengok contoh dia. Contoh yang biasa kita buat frasa ayat macam mana? Azura membaca buku. Kan? Selalu kan kita buat ayat macam tu kan? Azura membaca buku. Itu adalah ayat aktif. Kalau ayat pasif macam mana? Buku dibaca. Kita tak guna membaca, kita guna dibaca. Buku dibaca oleh Azura. Baca ni kata apa? Kata kerja. Ingat tak yang kita belajar minggu lepas? Perbuatan
perbuatan kita. Membaca, baca, sepak, kan? Jadi dia tak akan jadi membaca dah. Dia akan jadi dibaca. Selalunya ada perkataan di. Dibaca, disepak. Macam tu. Dia ada perkataan di. Dimakan. Contohnya. Okay? Okay. Kalau semua dah faham, faham kan? Kalau faham, mari kita tengok dekat gambar kat sini. Okay, sebelum tu kita baca dulu. Okay, dekat atas ni. Ini bilik Rizal. Bilik ini dikemas. Nampak tak? Dikemas oleh Rizal. Dia dibantu oleh ayah, ibu dan kakaknya. Contohnya kita tengok gambar yang ni. Di tengah, dia ada bagi perkataan dilap. Selalunya, kalau nama orang, contohnya ayah ke kakak ke, ayat dia selepas oleh. Contohnya, cermin tingkap dilap oleh ayah. Selepas oleh ni, mesti ada orang. Ayah, kakak, ataupun contohnya ni Azura. Faham kan? Okay, kita tengok yang ni pula. Ni mak dia kan? Mak dia tengah buat apa ni? Dia tulis disangkut. Jadi kita nak tulis apa ayat kat depan ni? Maksudnya ni, cermin tingkap dilap oleh ayah. Okay, dia ambil cermin tingkap. Okay, kita tengok dia tengah buat apa ni. Jadi kita guna, nampak kan? Baju, dia tengah sangkut baju. Mak tengah sangkut baju. Jadi baju disangkut oleh emak ataupun ibu. Baju disangkut oleh ibu dalam almari. Senang kan? Kita tengok objek yang dia pegang. Lepas tu gunakan untuk buat ayat pasif ni, disangkut. Okey? Kita tengok yang ni pula. Kakak tengah buat apa? Kakak dia tengah buat apa ni? Kakak dia tengah sapu sampah. Okey, jadi disapu. Disapu oleh kakak. Tapi ayat kat depan ni tulis apa? Sampah disapu oleh kakak. Senang kan? Okay, yang ni pula. Kita tengok Rizal. Rizal ni tengah buat apa? Rizal tengah susun buku. Jadi, ada perkataan disusun kan? So, dia tengah pegang apa tu? Dia tengah susun buku. Jadi, buku disusun oleh Rizal. Macam tu. Senang kan? Saya rasa cikgu dah faham. Saya rasa kamu semua dah faham. Kalau ada yang tak faham, boleh DM cikgu ataupun stop kejap video. Rewind balik. Lepas tu, play balik. Tengok apa yang cikgu terangkan sebelum ni. Kalau tak faham lah. Okay? Seterusnya. Okay, kita pergi kepada kerja. Buku aktiviti jilid 1 bahasa Melayu. Buku surat berapa? 43. Mari kita buat. Okay, tadi kita baca pasal gigi kan awal-awal tu kan. Abang geraham tadi kan. Yang ni sama. Okay. Aktiviti 1. Sambung dialog. Kemudian tuturkannya. Okay, yang ni cikgu tak akan bagi jawapan. Awak kena buat sendirilah. Tapi tak apa, kita baca dulu. Rizal cakap, apa khabar Helmi? Ni kosong. Lepas tu Rizal cakap, kamu tidak hadir ke sekolah hari ini, mengapa? Lepas tu kosong. Okay, yang atas ni macam mana jawab? Apa khabar Helmi? Selalunya, kalau lepas apa khabar, kita akan jawab apa? Khabar baik. Macam tu. Kan, senang kan? Jadi kamu tidak hadir ke sekolah hari ini, mengapa? Nak jawab macam mana? Kita tak tahu kan kenapa dia tak hadir. Kita baca dulu ayat yang seterusnya. Rizal cakap, oh begitu, kamu mesti menjaga gigi. Rizal nasihat kat dia, kamu mesti menjaga gigi. Maksudnya, Helmi ni, gigi dia maybe sakit ataupun rosak. Kan? Sebab dia tak jaga gigi. Okay, kemudian Helmi cakap, bagaimanakah caranya Rizal? Cara untuk jaga gigi macam mana? Kosong kan? Lepas tu Helmi cakap, terima kasih Rizal, saya akan menjaga gigi saya. Okay, untuk menjawab soalan yang ni, kita tengok gambar yang ni.
menjaga gigi, amalan baik, ada amalan yang tidak baik. Okey, kalau amalan baik, menggosok gigi, minum susu. Ini adalah amalan yang baik. Maksudnya, inilah jawapan dia. Cara menjaga gigi, Rizal cakap, contohnya lah. Cara menjaga gigi adalah dengan sentiasa menggosok gigi dan minum susu. Contoh jawapannya. Okey? Amalan tidak baik ni, makan gula-gula, menggigit pembungkus makanan. Itu salah lah. Okey? Jadi, awak tengok yang ni je. Tapi kalau awak nak tambah pun boleh. Sebab awak nak sihat, awak nak nasihat Helmi tu kan. Apa yang cara kita nak jaga gigi menggunakan amalan yang baik ni dan amalan yang tidak baik ni. Cakap dekat Rizal, saya cakap dekat Helmi, contohnya perkara yang awak tidak boleh buat adalah makan gula-gula dan menggigit pembungkus makanan. Macam tu. Faham kan? Okay. Seterusnya, yang ni kena buat. Kalau ada yang tak faham, boleh DM cikgu, boleh hantar mesej dekat Telegram ataupun WhatsApp. Okay. Tengok gambar ni ya. Jawapan dekat atas ni, yang ni adalah berdasarkan gambar yang ni. Okay. Kita pergi dekat muka surat aktiviti, buku aktiviti halaman 44. Okay. Aktiviti 2. Teliti gambar, kemudian tulis perkataan yang sesuai. Okay, mari kita baca. Rizal menjaga kebersihan diri. Dia menggosok giginya 2 kali sehari. Gigi Rizal sihat dan kuat. Rizal membasuh rambutnya dengan shampoo. Dia menggunakan sabun semasa mandi. Rizal mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Selepas mandi, badan Rizal bersih dan berbau harum. Okey, kita tengok gambar ni. Gambar ni di tengah gosok gigi. Jadi, perkataan apa yang kita perlu tulis dekat sini? Perkataan yang sesuai. Dekat sini ditulis menggosok. Sebab memang di tengah gosok kan? Okey, kita tengok gambar yang kedua ni. Dia tunjuk apa tu? Dia tunjuk apa tu dekat situ? Dia tunjuk apa? Dia tunjuk gigi kan? Jadi, kita nak tulis apa ni? Kita kena refer. Kena tengok gambar, cerita ni. Okey, dia menggosok gigi. Giginya 2 kali sehari. Gigi Rizal sihat dan kuat. Ada kat sini jawapan dia ni. Nak tulis apa dekat sini? Sihat. Gigi sihat contohnya. Ataupun kuat. Macam tu. Okey, gigi sihat. Boleh. Okey, tengok gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, sorry. Ni tengah buat apa? Ada jawapannya dekat sini. Okey? Di tengah basuh rambut kan? Jadi kita nak tulis apa? Membasuh. Pun boleh. Membasuh. Okey, yang ni? Di tengah apa ni? Di tengah mandi kan? Mandi diguna apa tu? Diguna sabun. Jadi kita nak tulis apa? Okey? Boleh tengok berdasarkan ayat ni, lepas tu buat. Ayat ni, gambarnya ni dia tengah buat apa? Dia tengah mengelap kan? Yang ni? Ni bau busuk ke? Tak kan? Lepas mandi mesti bau harum. Tengok ayat dekat atas ni. Ataupun kita boleh tulis bersih ataupun harum. Okey? Senang sahaja. Okey, seterusnya. Kita tengok jawapan yang ni. Tengok jawapan pula. Maaf, tengok soalan ni. Okey, buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 45. Buka sebelah je. Okey. Aktiviti 3. Tulis jawapan. Okey, kita tengok soalan ni pertama yang ni. Kasut Rizal
telah kotor. Dia hendak membasuhnya. Okey. Soalan dekat sini, mengapakah? Soalan mengapakah. Macam mana kita nak jawab? Mesti ada perkataan kerana. Mengapakah Rizal hendak membasuh kasutnya? Kenapa? Okey. Jadi cara kita nak jawab macam mana? Kita kena salin balik ayat dia. Awak kena tulis balik. Ni, salin balik ayat yang cikgu gariskan ni. Rizal hendak membasuh kasutnya kerana. Kena ada perkataan kerana. Kerana apa? Kenapa dia nak basuh kasut dia? Kerana kotor. Contohnya. Okey, ni jawapan dia. Rizal hendak membasuh kasutnya kerana kasutnya telah kotor. Okey. Jawapan mesti lengkap. Okey, cikgu tak nak jawapannya mengapakah Rizal hendak membasuh kasutnya. Awak pun tulis kotor. Cikgu tak nak macam tu. Cikgu nak awak tulis lengkap. Rizal hendak membasuh kasutnya kerana kasutnya telah kotor. Okey. Soalan yang kedua. Sebelum tidur, Rizal merendam kasutnya. Bilakah Rizal merendam kasutnya? Macam mana nak jawab? Salin balik ayat dia. Rizal merendam kasutnya. Bila? Tulis kat sini jawapan dia. Okey? Tapi awak tulis sendirilah. Okey? Okey, yang ketiga pula. Pagi esoknya, Rizal memberus kasutnya. Okey, Rizal memberus apa? Okey? Salin balik ayat dia. Rizal memberus. Tengok jawapan dekat sini. Okey? Rizal menjemur kasutnya di halaman rumah. Okey, di manakah Rizal menjemur kasutnya? Jadi ni cara nak jawab. Rizal menjemur kasutnya apa? Tulis balik. Okey? Okey, semua faham kan? Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, buku aktiviti Bahasa Melayu halaman 46. Belik ke tepi muka surat tu. Buku aktiviti. Okey. Mari kita baca. Aktiviti 4. Lengkapkan silang kata. Silang kata. Okey, ni nampak kan ada nombor 1. Dekat sini jawapan dia. Nombor 2, sini soalan dia ni. Jawapan yang kita kena tulis dekat sini. Nombor 3, dekat sini. Nombor 4, dekat sini, straight. Nombor 5, straight. Jangan pening-pening. Tengok nombor dia ni. Okey? Kita baca nombor 1. Kasut yang masih lembap. Dia gariskan perkataan lembap tu. Kasut yang masih lembap itu dijemur oleh kakak. Jadi perkataan lembap yang digariskan tu, jawapan dia tulis dekat sini. Nampak tak? L-E-M-B-A-P. Lembap. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Rizal menggunakan sikat yang... Okey, nombor 2. Ini nombor 2. So, jawapan dia dekat sini. Rizal menggunakan sikat yang apa? B0R00H. Apa benda? Cikgu tak nak bagi jawapan. Okey. Nombor 3, kuku Rizal bersih dan nombor apa? Nombor 3. Nombor 3 bersih dan apa ni? P0000K. Okey. Nombor 4, air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga nombor 4. Mana nombor 4? Nombor 4. Ni nombor 4. K0R00G. Apa benda? Apa tempat kosong ni? Isikan. Nombor 5. Gigi Alia kosong kerana dia ingin rajin menggosoknya. Kerana dia rajin menggosoknya. Nombor 5 apa? P000H. Apa benda? Senang saja. Isikan dekat sini jawapan. Dekat sini pun kena tulis juga jawapan dia. Faham? Senang sahaja. Kalau tak dapat juga jawapan, fikir-fikir tak dapat, boleh tanya parents. Kalau tak dapat juga, boleh tanya cikgu. Okey?
Okey, kita pergi ke muka surat sebelah seterusnya. Muka surat 47. Aktiviti 4, lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Okey, kasut sekolah Rizal telah apa ni? Telah apa? Dia tercabut kan? Telah longgar, ketat, lebar. Contohnya cikgu ambil jawapannya telah ketat. Jawapan ni salah. Contohlah, kasut sekolah Rizal telah ketat. Betul ke? Telah ketat ke telah longgar? Fikir. Okey, ni jawapan cikgu. Jangan kira jawapan cikgu, fikir sendiri. Okey, yang kedua, Rizal memotong kukunya supaya apa? Kalau dia potong kuku supaya apa? Supaya pendek ke supaya panjang? Maybe panjang jawapan dia. Okey, fikir. Nombor 3, emak memilih tuala yang apa ni? Kesat, kasar, lembut. Kalau dapat jawapan, tulis dekat sini. Okey. Nombor 4, bilik air itu berbau kosong setelah dibasuh. Berbau apa? Wangi, sedap, nyaman. Yang mana satu? Okey, nombor 5, bilik Rizal kosong dan kosong. Kita tengok bilik Rizal ni, tengok gambar. Gambar ni dah membayang kepada jawapan yang sepatutnya. Okey. Kat sini ada perkataan kotor, bersih dan kemas. Takkanlah kotor dan bersih. Pelik kan? So jawapan dia awak boleh faham kan? Okey, seterusnya. Okey, aktiviti 5. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Ini adalah kata kerja pasif. Dihias Rizal. Tengok gambar ni kan? Ni dicuci kakak. Jadi yang ni contoh, kita tengok ayat pertama. Kita baca yang pertama dulu. Bilik air ini, ni bilik air, dihias Rizal. Nak cakap macam mana? Dihias oleh Rizal. Jadi jawapannya bilik air ini dihias oleh Rizal. Itu adalah kata kerja pasif. Okey, yang kedua pun senang. Mangkuk tandas dicuci oleh kakak. Yang ketiga dan yang keempat buat sendiri. Okey. Ni tandas tikar. Senang saja. Okey. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Tajuk yang kita bahasa Melayu yang kita belajar hari ini. Banyak ya kita belajar. Awal-awal tadi pasal tentang kebersihan. Lepas tu kita ada belajar kata adjektif, kata kerja pasif. Okey. Jadi ingat balik, yang minggu lepas pun kena ingat balik apa yang kita belajar, kata kerja, penjodoh bilangan kan yang kita belajar minggu lepas. Yang minggu ni pun banyak kita belajar. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh DM cikgu ataupun boleh tanya parents kalau ada yang tak faham. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.